Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Assalamualaikum Ustaz. Salam. Oh, Cik Leha ada? Ada. Oh. Okay, baik. Jom, Cik Leha. Ustaz, Ya. semalam Ustaz ada kuliah kan? Kat mana? Dekat FB. Ha. Boleh join. Macam mana nak join Ustaz? Makcik nak join. Oh, yang tu ni je apa di masjid tu kan, di masjid kan tu kan, makcik. Oh, di masjid. Macam mana ya? Yang tu di Masjid Bandar Seri Putra, di Surau Khotob Bandar Seri Putra, cik. I see. Lepas tu apa tak apalah, nanti setiap kelas saya akan letakkan Facebook lah. Kita bincang pasal bersuci. Itu lah. Makcik safe kan Ustaz? Takut hilang, senang nak wiper balik. Oh, ya ke? Tu kat masjid. Ni kan nak join. InsyaAllah. Nanti apa makcik apa? Boleh ya Ustaz? Boleh join boleh. Nanti ada apa? Ada kelas Ramadan nanti kot lepas solat. Lepas solat tarawih. Kita ada baca akidah nanti. Okey. Boleh join Ustaz? Boleh. Nanti dekat Facebook. Bayar pun tak kisah Ustaz. Tak kisah. Itu cuma. Okey, jom makcik. Kita berhenti ke mana makcik? Tunggu Ustaz. Berhenti dekat mana ya? Hadis yang ni ke cik? Ustaz tengok dulu. An Adi bin Umairah. Pasal apa ya? Saya pun tak tahu jap. Saya punya jap tengok di sini. Okey ada. Jumpa cik. 223. Page bukan surat 223 Ustaz. 223 okey. Betul. An Adi bin Umairah itu hadis dia. Hadis yang ke-12. Okay, hadis yang ke-12. Cik Leha sihat ke? Cik Leha itu kata demam. Apa? Betul. Ni dah balik sini dah Ustaz. Ya? Dah balik cyber dah. Oh, alhamdulillah. Insya-Allah. Baik, bismillah. Sana susah nak dapat tu. Ya?
Dah mula dah Ustaz? Okay, jom kita Dah mula. mula dah? Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis dengan umul kitab. Dah mula dah kah belum Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilm وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Sekat-sekat makcik. Sekat-sekat Dengar suara saya jelas. Tak, sekat-sekat Ustaz. Sekat-sekat sikit Okay, jap. Okey, kejap. Oh ni. Jelas tapi sekat-sekat. Internet slow sikit, jap. Allah. Okey, kejap. Dia internet ni. Allah. Sekat-sekat lagi makcik? Sekat-sekat lagi Tak. Alhamdulillah. Ya. Sekejap, internet. Kalau di ni, di Facebook je lah Sampai dengar dia Facebook. Internet dia ni sikit, dia slow cik. Biasalah. Ya Allah. Baik, jom kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan menyambung bacaan kita daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, wafat pada tahun 676 Hijrah. Dan kita berhenti pada hadis bab pada mengharamkan kezaliman. Sama ada kezaliman terhadap diri sendiri ataupun kezaliman terhadap orang lain. Jom kita baca hadis wa'an Adi. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima bi'ulumihima bi'ulumi masyayikhina bi'ulumikum fid daraini amin. Qala wa an Adi bin Umairata radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan fama fawqahu kana ghululan ya'ti bihi yawmal qiyamah. Faqama ilayhi rajulun aswadu minal ansar faka'anni anzuru ilayhi faqala ya Rasulullah iqbal anni amalak. Qala wa malak? Qala sami'tuka taqul kadha wa kadha. Qala wa ana aquluhu al-an. Man ista'malnahu ala amalin falyaji' biqalilihi wa kasirih fama utiya minhu akhadha wa ma nuhiya anhu intaha. Rawahu Muslim. Jelaskan suara? Kalau internet slow sikit kot yang ni. Yang nama apa? Yang kalau yang dengar saya ni jelas tak? Jelas tak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam kalau ni di Facebook ni dia slow sikit ni. Sangkut ni. Facebook. Memang. Sekejap. Kenapa dia jadi merah ni? Okey. Kata siapa dia? Riwayat siapa dia? Adi bin Umairah. Daripada Adi bin Umairah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, siapa dia Adi bin Umairah ini?
Adi bin Umairah disebut oleh Imam Ibn Illan, dia adalah apa? Adi bin Umairah bin Farwah bin Zurarah. Itu dia punya keturunan dia. Adi bin Umairah bin Farwah bin Zurarah. Yang ni disebutkan oleh apa? Al-Imam Al-Mizzi. Berapa hadis yang beliau riwayatkan? Ada sebut di situ je. Berapa hadis yang beliau riwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cukup. Lagi RM7 lalu. Berapa? Dah cukup. Tidak. Nah, dengar suara dah nak. Okey, baik. Okey, berapa? Yang disebutkan di sini adalah 3 hadis. Dia kata yang ada hadis dia itu ada berapa? 3 hadis. Baik, yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Nabi apa? Waktu tu dia kata Adi bin Umairah kata apa? Sami'tu Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Boleh? Apa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda? Kata apa? Man ista'malnahu minkum. Siapa yang kami ista'malna minkum, yang kami apa? Jadikan dia pekerja. Ista'malnahu minkum ni, kami jadikan dia itu amil, pekerja. Sama ada pekerja amil yang menghimpunkan zakat ataupun yang menghimpunkan apa? Ghanimah ataupun pekerja-pekerja yang lain lah. Macam kita buka restoran, ada orang pekerja jaga cashier. Buka apa syarikat, ada pekerja kerja sebagai apa? Bendahari syarikat dan sebagainya. Kiranya dia ada tanggungjawab lah. Ataupun siapa-siapa daripada pekerja-pekerja yang kita lantik dia menjadi pekerja kita, apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakatamana, maka dia itu menyembunyikan kepada kami mikhyatan, walaupun mikhyat ni satu jarum, fama fauqahu, ataupun yang lebih kecil daripada jarum, kana, maka kata dia, dan adalah yang disembunyikan itu, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikira sebagai ghulul. Ghulul ni maknanya apa? Rantai yang mengikat, yang membelenggunya di hari kiamat. Sekali lagi, kata Nabi SAW, siapa yang kami lantik dari pekerja kami, maka dia itu menyembunyikan, maksudnya dia khianat lah. Dia menyembunyikan berapa? Walau barang seberat jarum ataupun lagi kecil daripada jarum, maka dia akan datang di hari kiamat kelak dalam keadaan dibelenggu, dibelenggu dengan perkara tersebut di hari kiamat. Boleh? Jadi ni nak kata di situlah, dibelenggukan dengan lantai besi ke, ataupun benda tu akan berubah menjadi lantai besi, ke belenggu dia di hari kiamat. Tu dipanggil apa? Bahana khianat. Bahana khianat kepada apa? Kepada orang. Ni kita sebagai apa? Kita sebagai pekerja, kita buat khianat kepada majikan kita. Wa'yazubillah. Takut tu. Betul tak Cik Leha? Takut kan? Tu khianat. Aku. Tak kira lah. Kita kena amanah Ustaz. Ya? Kita kena amanah. Amanah. Kita kena amanah. Sama-sama lah. Ada adik-beradik ni, jadikan dia itu amanah. Pemegang amanah harta pusaka untuk contohnya apa? Nak invest ke sebab dia khianat daripada benda tersebut. Benda-benda ni akan dihisap berat di hari kiamat. Makcik, dia sebut apa? Satu jarum, besar mana jarum tu? Jarum tu, Allahu Akbar. Harta mesti walaupun 2 kupang, 3 kupang lah. Itu nak kata tu jarum tu. Walaupun sesin kecil-kecil ni. Matu kita kata takut bahawa di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan menghisap dengan hisap yang apa? Yang sangat-sangat dahsyat. Boleh? Nah. Baik. Kemudian kata seorang ni, dia kata di situ, dia kata apa? Faqama ilaihi rajulun, maka bangun seorang lelaki hitam, lelaki berkulit hitam, minal ansar, daripada golongan ansar. Boleh? Faka'anni, dia kata ka'anni anzuru ilaih.
seakan-akan aku apa? Melihat kepadanya. Seakan-akan aku melihat kepadanya tu maknanya apa? Aku apa tak ingat nama dia tapi aku ingat dia tu. Aku ingat siapa dia. Aku ingat dia. Jadi kiranya Adi dia tak ingat nama tapi dia kata aku ingat tuan tubuh tu aku ingat, nama tak apa ingat. Boleh? Maka dia kata, laki ni kata, ya Rasulullah, iqbal anni amali. Bukan amaluka. Kalau apa makcik lihat amaluka ke? Ke amali? Mana? Sekejap. Amaluka ke Arab dia. Amali. Amali ceritakan saya ni pun. Amali Ustaz. Amali Saya amalaka. Salah. Amali. Maksud dia apa? Amalan. Dia kata apa? Faqala ya Rasulullah iqbal anni amali. Okey, apa maksudnya apa? Terimalah daripada aku ini amal aku. Kerja aku. Boleh? Apa maksud dia tu? Terimalah pada aku kerja apa? Kerja aku. Lepas tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasal apa? Kenapa? Dia nak kata macam ni lah. Rasulullah, ambil balik kerja aku ni. Ataupun ambil balik kerja hang ni wahai Rasulullah. Maksud dia apa? Dia nak berhenti. Tu dia nak apa? Dia nak berhenti. Dia sebab benda ni tanggungjawab kan Makcik Liha kan? Tanggungjawab. Boleh? Dia nak berhenti. Maka Rasulullah SAW kata, malak, hang pasal apa? Pasal apa nak berhenti? Maka kata dia, lelaki itulah, sami'tuka taqulu kadza wa kadza. Aku dengar engkau cakap begini. Wa ana aquluhul an. Dan aku cakapnya sekarang. Boleh? Man ista'malnahu ala amalin. Maka siapa yang kami gunakan dia, kami jadikan dia itu pekerja atas satu-satu pekerjaan, falyaji biqalilihi wa kasirihi. Maka dia datangkanlah dengan sedikitnya ataupun apa? Banyaknya. Boleh? Kisah. Dia kata apa? Dia kata apa tu? Dia kata apa? Kata Nabi SAW, maksudnya dia lelaki yang tu dia cakap, aku dengar hang kata macam ni wahai Rasulullah. Dan aku cakap balik apa yang hang kata itu wahai Rasulullah. Apa dia? Siapa yang kami jadikan dia pekerja dulu ni, kalau zaman Nabi, amil kutip zakat, amil kutip harta rampasan perang. Boleh faham? Itu dulu-dululah. Tapi sekarang ni samalah macam kita sebut cashier ke apa ke. Boleh? Maka kata Nabi SAW, siapa yang kami jadikan dia itu pekerja kami, maka dia kena datangkan kepada kami, bagi kepada kami, tunaikan amanah kepada kami, walaupun benda tu sedikit ataupun banyak. Jadi kalaulah dia jadi pekerja jualan, duit berapa banyak dia dapat pun 5 kupang daripada jualan, dia bagi juga kepada majikan dia. Boleh? Kalau ribu-ribu dia bagi jugalah kepada majikan dia. Boleh? Maka kata Nabi SAW, fama utiya minhu akhaz. Maka apa yang diberikan kepadanya nanti dia ambil. Apa yang tidak dibenarkan untuk diambil, maka dia tak payah ambil. Maknanya, kalau dia nak kira hak dia apa yang diberikan kepadanya daripada hak. Bukan daripada apa yang dilarang untuk diambil oleh majikannya. Boleh? Itu dia punya maksud apa? Hadis ini. Maksud hadis ni orang yang tak jujur ya Ustaz? Ya betul, orang tak jujur. Orang tak jujur ni. Ya, dan amanah. Tak jujur akan dikenakan apa? Dikenakan azab yang sangat dahsyat lah. Gitu. Baik, kemudian kata Rasulullah SAW, kata Imam Nawawi, hadis yang seterusnya, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma kana yawma khaybar ataupun khaybarin,
أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة رواه مسلم. Hadis yang diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu katanya, lama tatkala pada hari peperangan Khaybar. Khaybar ni hari peperangan Khaybar apa? Iaitu peperangan Nabi SAW bersama dengan puak Yahudi Madinah yang khianat. Puak Yahudi Madinah yang apa? Yang khianat. Iaitulah berlaku selepas daripada perjanjian Hudaibiyah. Tahun bila Makcik Leha? Tahun ke-6 Hijrah. Tahun bila? Tahun ke bila? Tahun ke-6 Hijrah. Baik. Aqbala nafarun min ashabin Nabi. Datang satu kumpulan daripada sahabat Nabi SAW kepada baginda. Faqalu, maka mereka kata, si fulan ni syahid dan si fulan ni syahid. Sehinggalah mereka ini lalu kepada seorang lelaki ataupun menyebut tentang seorang lelaki, maka mereka berkata si fulan pun syahid. Tiba-tiba Rasulullah SAW kata, kalla, tidak sama sekali. Sesungguhnya aku melihatnya dia di dalam api neraka bersama-sama dengan baju yang dia ambil daripada harta rampasan perang. Rawahu Muslim. Wa'iyazbillah. Kiranya apa, Makcik Leha? Kita perang ni, mati syahid ni pahala besar tak, Makcik Leha? Ya. Besar, sungguh-sungguh. Besar. Kira orang panggil apa? Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Al-Quran ni banyak kelebihan orang syahid. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kita kata apa? Orang mati di sabilillah ni apa? Mati. Tak. Sebab mereka Allah Ta'ala bagi kehidupan khas. Di alam barzah sekali, ni disebut oleh para ulama ni, diberi kesenangan yang dahsyat-dahsyat. Bukan masuk syurga lagi. Alam barzah pun dah dapat apa? Kesenangan yang dahsyat-dahsyat disebutkan dalam hadis yang begitu banyak. Maka bila mereka dekat peperangan Khaybar ni, para sahabat kata, okey, si fulan, mereka dihimpunlah mayat-mayat kaum muslimin ni. Mereka beritahu, okey, siapa dia ni? Oh, si fulan dah syahid. Si fulan dah syahid. Si fulan dah syahid. Sampai pada seorang lelaki, dia kata, si fulan pun syahid. Nabi kata, tak. Sebab apa? Dia ni tak dapat pahala syahadah kerana dia tidak amanah. Sebab apa? Patutnya harta rampasan perang tak boleh untuk diambil, disimpan sendiri. Mesti dikumpulkan dulu baru dibahagi-bahagikan dengan arahan Nabi. Dengan arahan pemerintah. Tapi dia apa? Tidak amanah. Dia nak kira dia nak ambil harta tu secara khusus, dia simpan. Apa dia makcik dia ambil tu? Dia ambil baju saja. Dia ambil apa? Baju. Bukan dia ambil emas 3 ketui, 4 ketui. Ambil baju. Baju pesin sangat. Tapi dengan sebab dia kianat tersebut, kata Nabi SAW, dia bukan syahid. Bahkan dia berada di api neraka bersama dengan baju yang dia ambil tu disiksa dengan baju tersebut. Wa'iyyazubillah. Takut sungguh. Baju makcik tu. Tak tahu tu kalau ambil juta-juta, kianat duit rakyat, macam mana makcik? Juta-juta? Tak tahu, na'udzubillah. Lagilah kita takut. Orang lah ni suka nak jadi apa? Pemimpin sana, pemimpin sini, menteri sana, menteri sini. Sebab dia kata apa? Itu lobok duit nak kaut keuntungan. Itu. Tapi kita yang takutlah bila kita mengaji hadis, kita mengaji akidah, kita mengaji fiqh, kita apa? Kena fikir balik dunia ni kesenangan sat saja. Ya. Yang abadinya di mana, cik? Di akhirat. Di akhirat. Ya, nak kaya, nak kutip duit, nak apa semua, nak makan duit sana, makan keliling ni. Takat mana? Takat ni dah. Boleh?
Tapi yang kita simpan ni sebenarnya akhirat tu. Jadi kena takut. Sebelum nak buat apa-apa, lihat kubur depan kita tu. Kita terjun tak lama lagi tu. Lihat kubur tu. Jangan duduk bernafsu sangat untuk kita buat benda-benda yang melanggar arahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya, wa an Abi Qatadah Al-Haris bin Rib'i. Al-Haris bin Rib'i radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت وإن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطايا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك رواه مسلم. Itu dia. Ya Allah ya Tuhan. Okey. Daripada Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, Al-Haris bin Rib'i. Siapa dia Haris bin Rib'i ni? Al-Haris bin Rib'i. Dalam syarah ni dia sebut nasab dia. Al-Haris bin Rib'i bin Balramah bin Hannas bin Ubaid bin Ghun bin Ka'b bin Salamah bin Sa' al-Ansari al-Khazraji as-Sulami Farisu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa ni? Faris ni. Faris pendekar Rasulullah, jagoan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun pendekar yang menunggang kuda, Faris. Yang cekap menunggang kuda. Orang yang apa? Yang bertugas untuk apa? Menjaga keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Faris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ni bukan orang biasa ni. Betul tak Cik Leha? Orang yang mempertahankan Rasulullah. Bodyguard lah Ustaz. Bodyguard. Macam pendekar. bodyguard Ustaz. Betul, macam bodyguard. Haris bin apa? Rib'i, nama dia. Boleh? Ulama khilaf berkenaan dengan adakah dia sempat terlibat dalam peperangan Badar ataupun tidak. Cuma ke sebahagian ulama ataupun jumhur ulama kata dia sempat masuk kepada peperangan Badar. Dan dia sempat selepas itu menyaksikan peperangan-peperangan yang lain, peperangan Uhud dan seterusnya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, asabahu sahmun biwajhi. Ada anak panah kena muka dia pada hari peperangan Zilqarid. Kena muka dia anak panah. Anak panah kena muka macam mana Cik Liha? Tak tahulah kena. Teruk tak? Teruk. Kena panah kena muka. Maka Nabi SAW meludah di tempat lukanya. Maka lukanya serta-merta sembuh dan tidak ada sebarang bau keluar daripada apa? Daripada kawasan luka tu. Maksudnya macam tak ada apa luka lah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam doa pula dengan doa khusus. Nabi sallallahu alaihi wasallam doa pula dengan doa apa? Doa khusus. Allahumma barik fi sya'rihi wa basharihi wa fi dia kata apa? Wa sya'rihi wa basharihi. Ya Allah, berkatilah rambutnya dan kulitnya. Itu Allah. Itu Nabi doa tu.
Dan disebutkan dalam safa yang lain, Nabi doa kepada dia, hafizakallahu kama hafazta nabiyyah. Moga Allah Ta'ala pelihara engkau seperti mana engkau pelihara aku. Maknanya apa? Ha? Apa cucu makcik tu siapa dia tu? Cik Liha tu. Cucu tu kah? Ya. Okay. Bising kan Ustaz? Bising sikit tu. Ya Allah. Ha? Tu kita tutup mic jap Cik Liha. Macam mana? Tutup mic. Okey. Okey, jumpa. Okay. Mana mic? Jumpa tak? Kat bawah tu, bawah telefon tu. Dia ada lambang mikrofon. Tak ada pun. Tak ada? Okey, jap. Ada je. Ada, Jumpa. Nabi dia kata apa? Moga Allah Ta'ala jaga engkau seperti mana engkau jaga aku. Subhanallah. Tu dia. Tu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia. Dia wafat tahun bila? Dia wafat pada tahun 54 Hijrah. 54 Hijrah. Zaman khilafah Sayyidina Ali. Tapi ulama khilaf berkenaan dengan tempat kematian dia. Dikatakan di Madinah, dikatakan di Kufah. Boleh dikatakan di mana? Di Kufah. Baik. Kemudian kita tengok pada hadis yang disebutkan di sini. Baik. Apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat di sini. Sekali lagi kita baca daripada Abi Qatadah Haris bin Rib'i radhiyallahu taala anhu an Rasulillah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qama fihim, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di kalangan mereka. Apa makna bangun di kalangan mereka? Bangun berkhutbah lah, naik ke mimbar, itu maknanya. Bangun tu maknanya naik ke mimbar. Fadzakara lahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada mereka berkenaan dengan bahawa jihad fi sabilillah dan beriman dengan Allah Ta'ala itu adalah semulia-mulia amalan. Jihad fi sabilillah dan beriman pada Allah Ta'ala itu adalah semulia-mulia apa? Semulia-mulia amalan. Sebab apa dia sebut iman dengan Allah Ta'ala tu? Nak kata semua amalan ni mesti ada apa? Mesti ada beriman. Kalau amalan tapi tidak ada iman, tidak akan diterima amalan tersebut. Walaupun amalan tersebut amalan yang sehebat-hebat mana pun, bagi bilion-bilion pun takkan ada guna kalau tidak beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut di situ, Nabi kata apa? Jihad dan beriman pada Allah Ta'ala ini adalah apa? Adalah seperti adalah apa? Sebaik-baik amalan. Adalah apa? Sebaik-baik apa? Sebaik-baik amalan. Baik. Ustaz, bukankah dalam hadis-hadis yang lain Nabi kata sebaik-baik amalan adalah berbuat baik kepada ibu bapa? Tu pada setengah kan? Ustaz, bukankah dalam hadis yang lain juga disebutkan sebaik-baik amalan adalah solat di awal waktu? Tu dia. Macam mana ni Makcik Liha? Kita nak gabung-gabungkan hadis. Maka para ulama mengatakan setiap situasi Nabi SAW akan cakap perkara yang berbeza sesuai dengan situasi tersebut. Maka di sini apabila situasi menuntut untuk kita memfokus terhadap jihad fi sabilillah, maka apa? Maka amalan yang apa? Yang paling mulia pada keadaan itu adalah jihad. Bila sebelum ni orang duk melewat pada masjid, maka Nabi SAW tekan untuk apa? Solat pada awal apa? Awal waktu. Seorang ni nampak dia macam kurang sikit ambil berat pada ibu bapa dia. Maka ditekankan berkenaan dengan apa? Supaya apa? Supaya berbuat baik kepada ibu bapa. Boleh? Itu dia punya. Jadi sebaik-baik amalan itu sesuai pada situasi masing-masing. Boleh? Baik. Kemudian kata Nabi SAW, okey, faqama rajulun, maka bangun seorang lelaki. Faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffar anni khataya? Ara'aita, apa pandangan engkau wahai Rasulullah, jikalau aku ini mati di jalan Allah Ta'ala, maksudnya mati di tempat jihad tadi,
adakah diampunkan dosa-dosa aku sekaliannya? Maka kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya. Jikalau engkau itu dibunuh di jalan Allah, sedangkan engkau itu sabar. Sabar tu maknanya sabar dengan tikaman, sabar dengan kepenatan peperangan, sabar macam-macam mihnah lah yang dihadapi dalam peperangan. Muhtasib maknanya mengharapkan pahala ganjaran daripada Allah Ta'ala. Muqbilun ghairu mudbirin. Muqbil maknanya terus mara ke hadapan, tidak berpaling. Mudbir tu maknanya tidak berpaling, lari daripada peperangan. Maka summa qala Rasulullah SAW, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa qulta, bagaimanakah pula kata engkau, bagaimana pula kata engkau? Maka kata laki itu ditanya balik, apa pendapat engkau Rasul, jikalau aku ini dibunuh di jalan Allah Ta'ala, adakah diampunkan segala dosa aku? Dia ditanya sekali lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jawab sekali lagi apa yang ditanya tadi. Naam, ya. Engkau akan diampunkan dosa sedangkan engkau pada ketika itu sabar menghadapi kesusahan jihad, muhtasib mengharapkan pahala ketika berjihad, terus mara ke hadapan, tidak berpaling lari daripada medan peperangan, illa dain, kecuali daripada hutang. La ilaha illallah. Boleh? Fa inna Jibril qala li dhalik. Sungguhnya Jibril kata aku demikian. Jibril beritahu pada aku masalah hutang tak ada diampunkan. Maksud dia apa? Makcik Leha tu? Dia nak kata, amalan-amalan apa yang kita lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah akan hapuskan amalan-amalan kejahatan yang kita lakukan itu dengan kita lakukan jihad fi sabilillah, ataupun kita lakukan amalan-amalan soleh. Ulama-ulama sebut ini kaedah umum, iaitu apa? Mana-mana amal soleh yang kita lakukan akan menghapuskan dosa-dosa amal-amal kejahatan yang kita lakukan. Tapi para ulama kata apa? Amal kejahatan yang dihapuskan hanyalah dosa-dosa kecil. Tapi kalau orang tu pernah berzina, maka perlulah dia bertaubat nasuha. Apa makna taubat nasuha tu, Makcik Leha? Iaitu dia mesti tinggalkan amalan tadi, kemudian dia rasa menyesal dan dia berazam tidak lagi melakukannya. Itu dia panggil apa? Taubat apa? Nasuha. Boleh? Dan dosa yang tidak juga dihapuskan dengan amal-amal kebaikan adalah apa dia satu lagi? Adalah dia panggil dosa dengan orang lain, ataupun hak-hak orang lain yang ada dengan kita. Antaranya adalah hutang. Maka kalaulah kita ni ada duit, kita tangguh, tu dia. Tu terdosa tu, tangguh hutang orang. Boleh? Dosa. Maka kalau mati dalam keadaan tu, kita akan ruh kita, amalan kita akan tergantung. Takkanlah untuk takkan diangkat pada Allah Ta'ala, melainkan setelah diselunaskan hutang. Sebab tu kena ingat tu. Masalah hak-hak dengan orang lain ni adalah masalah yang kena jaga-jaga. Tak boleh buat main. Kena jaga-jaga, tak boleh buat main. Kalau kita cuai, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menghukum kita dengan seberat-berat hukuman, wa'yazubillah. Baik. Kita tengok pada seterusnya hadis an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala atadruna manil muflis qalu al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata' faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا
وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم. Apa ni? Ni hadis yang selalu kita dengar. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah kalian mengetahui siapakah orang muflis? Kata mereka, orang muflis di kalangan kami ini siapa yang tidak ada baginya itu dirham ataupun mata' barang. Apa namanya? Orang yang tak ada apa lah. Duit tak ada, harta tak ada. Itu maksudnya bagi orang muflis yang difahami. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dak, itu muflis duniawi. Tapi aku nak cerita ni muflis ukhrawi, muflis akhirat. Ini hak betul-betul takut tu. Apa dia? Inna muflisa, sungguhnya orang muflis daripada umat aku ni, siapa yang datang pada hari kiamat dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, dia datang dalam keadaan dia dah maki orang ni. Dia dah qazaf orang ni. Maksudnya dia buat fitnah pada orang ni. Kemudian dia makan harta orang ni. Dia tumpahkan darah orang ni. Dia pukul orang ni. Maka apa yang berlaku? Akan diambil haza min hasanatihim, ya. Orang ni yang dia buat jahat pada orang ni akan diberikan daripada kebaikan dia kepada orang yang dia zalimi tadi. Hak ni pula dia ambil lagi kebaikan daripada bagi pada orang lain pula ni yang dia buat jahat tadi. Orang lain pula dia bagi. Kalaulah kata Nabi sampai habis kebaikannya sebelum menyelesaikan hak kezaliman yang dia buat pada orang yang ramai tadi, ukhiza min khotoyahum, maka akan diambil daripada kejahatan mereka dan akan dicampakkan kepada dia, dan dia kemudiannya akan dicampakkan ke dalam api neraka wa'yazubillah. Hui, takut. Ini berkenaan dengan apa? Dengan apa? Orang yang muflis. Auzubillah. Jaga tu. Hubungan kita dengan manusia-manusia yang lain, makhluk-makhluk yang lain. Baik, seterusnya an Ummi Salamah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ana basharun wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd faqdi lahu binahwi ma asma' faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qat'atan minan nar muttafaqun alaihi. Alhanu ay a'lamu. Nah, kata Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kita baca daripada Ummi Salamah bahwasanya Rasulullah SAW kata, hanya sanya aku ni manusia. Manusia ni maknanya pada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim lah. Nabi yang dalam hadis ni Nabi cerita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang nak menguruskan keputusan. Boleh? Baik. Tapi bila kita sebut manusia bukan makna manusia sama macam kita. Ni tu orang payah dia kena ingat. Rasulullah manusia sama macam kita. Bukan ada manusia tapi bukan apa dia? Sebarangan manusia. Macam kita sebut berlian tu batu tapi bukan sebarangan batu. Batu yang kita punya ada apa? Keistimewaan dia. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW kata, hanya aku ni manusia pada ketika aku menghukum menjadi hakim. Wa innakum takhtasimuna ilai. Kalian ini berbalah dan kalian minta aku selesaikan, berikan keputusan pada perbalahan kalian. Dan boleh jadi sebahagian kalian lebih hebat dalam berhujah, lebih alim dalam berhujah, kaedah-kaedah berhujah. Jadi kalau orang dia tu dia pergi mahkamah, dia pandai bila hujah, lepas tu dia menang. Boleh? Benang keputusan tadi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi,
Okay. Boleh jadi sebahagian daripada kalian lebih alim berhujah daripada sebahagian yang satu lagi. Maka aku putuskan kepadanya berdasarkan apa yang aku dengar daripada bukti-bukti itu ketua hakim. Boleh? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kepada si A sebabkan si A itu kemukakan bukti-bukti yang jelas. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang aku putuskan keputusan baginya ataupun aku putuskan kepadanya itu satu hak kawannya, saudaranya, maka sungguhnya aku berikan kepadanya sepotong daripada api neraka. Apa maksudnya? Kalau contohnya dalam kehakiman, boleh? Dalam kehakiman, waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dengar hujah masing-masing, betul? Ada memang kufur lah, mesti ada dia pandai berhujah, boleh? Kira-kira dia menyebabkan dia berhujah, dia menang, sedangkan dia tu tak berhak pun terhadap harta-harta tu. Maka Nabi SAW kata, kalaulah si hakim tu bagi kepada dia dan dia tahu dia sebenarnya tak berhak, tapi dia menang sebab dia pandai berhujah, dia pandai kemukakan bukti teknikal hakim semua tu, maka kata Nabi, apa yang diberikan kepadanya oleh hakim adalah sebenarnya api neraka. Maka kalau dia tahu dia tak berhak, dia kena cepat-cepat berikan kepada orang yang berhak. Boleh? Sebab tu kalau sebenarnya orang tahu hakikat tersebut, maka kita takkan berani untuk mengambil hak manusia tanpa apa? Tanpa keizinannya. Wa'iyyazubillah. Hadis yang terakhir an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazal al-mu'minu fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama. Rawahul Bukhari. Ada lagi satu lagi hadis, ada satu lagi. Kita habiskan bab ni terus insya-Allah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalal mu'minu, bersentiasalah orang mukmin itu fi fushatin min dinihi. Apa makna fi fushatin min dinihi? Iaitu orang itu dalam kelapangan daripada agamanya. Apa makna daripada agamanya? Iaitu sentiasa dia itu berada dalam lapang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ma lam yusib daman harama, selagi mana dia tidak mengambil darah yang haram. Oh, na'udzubillah. Apa makna tidak mengambil darah yang haram? Maknanya dia membunuh manusia tanpa hak. Wa'iyyazubillah, takut. Selagi mana dia itu tidak menumpahkan darah kaum muslimin yang lain, dia berada dalam rahmat Allah Ta'ala. Tapi kalau dia dah melakukan kejahatan, membunuh, mencederakan saudara, maka ketika tu kalau membunuh tu berteruklah, paling teruk sekali lah, dia berada pada kemurkaan Allah Ta'ala, ditakuti bahawa dia itu akan dimasukkan kepada orang yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh? Takut sungguh berkenaan dengan bab nyawa manusia ni. Itulah kita tu tengok pemerintah orang Arab apa semua, bunuh ramai rakyat mereka apa semua. Tak tahulah dekat akhirat kita pun takut. Tak tahu di akhirat nanti macam mana. Wa an Khawlah, hadis yang terakhir daripada bab wa an Khawlata binti Thamirin al-Ansariyah wa hiya imra'atu Hamzata radhiyallahu ta'ala anhuma qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Apa maksud dia? Daripada Khawlah binti Thamirin al-Ansari, dan dia itu adalah isteri Hamzah, Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang sama umur, dia ni pakcik tapi dia sebaya dengan Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kata Khawlah, sami'tu Rasulullah, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah. Sebenarnya ada di kalangan manusia-manusia ni beberapa orang ni yang yatakhawwaduna fi malillah bighairi haq. Yang mana mereka ini yatasarrafun. Depa apa kita boleh belanja ni. Belanjakan harta Allah Taala ini tanpa hak. Apa makna harta Allah? Itu harta awam. Itu mana harta Allah. Macam ni lah apa bila kita sebut apa? Bila kita sebut apa hak Allah, maknanya hak masyarakat. Hak Allah maknanya hak masyarakat, hak awam. Maka di sini harta Allah maknanya harta awam. Macam kita lah, ada Baitul Mal, kemudian ada apa pembendaharaan negara. Lepas tu ada apa? Kata Nabi SAW, siapa yang belanjakan harta-harta awam ni tanpa hak, ikut dan dia. Dia songlap sana, dia songlap sini. Kemudian dia apa? Ikut dan belanja, membazir, boros. Boleh? Maka kata Nabi, falahumun nar yaumal qiyamah. Bagi mereka itu api neraka di hari kiamat. Rawahul Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. InsyaAllah pada minggu depan kita akan berjumpa di masjid. Kita akan huraikan bab yang baru, iaitu babu ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim. Bab pada menyatakan ta'zim, kehormatan kaum muslimin, dan menerangkan hak-hak mereka, dan berkasihan dan rahmat ke atas mereka, insya-Allah taala. Pada minggu hadapan kita akan masuk kepada membicarakan bab yang baru, dan kita akan berjumpa di masjid, insya-Allah taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada live, insya-Allah ada live di masjid apa? Masjid Raja Haji Fisabilillah. Kami dah 4 tahun dah baca. InsyaAllah dalam 2 tahun lagi habislah. Ni anda pun dah habis jilid yang kedua daripada syarahan. Kita masuk jilid yang ketiga insya-Allah taala. Wallahu subhanahu wa taala alam. Jadi anda jemput antum hadir tengok live sama sekali, sama kita bakat-bakatlah ambil barakah insya-Allah daripada Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Baik, jom kita selawat. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا من الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا